Assalamualaikum guys, it's your boy Syarul. Welcome back to my channel. Bam. Terima kasih guys sebab klik video ni. Tapi sebelum kita mulakan topik yang akan kita bahas hari ni, aku nak korang subscribe channel aku sebagai sokongan kepada aku supaya aku lebih bersemangat lagi untuk upload video ke channel aku. Okay guys, dalam video kali ni aku nak korang buka minda, tenang dan kita bahas sama-sama pasal topik hari ni. Kita tengok video ni dulu. Okay guys, ada dalam kalangan kita sama ada berminat ataupun tidak dengan misteri UFO, pasti nak tahu apa sebenarnya UFO ni guys. Adakah UFO ni makhluk asing yang datang dari planet lain di kosmos ni, atau adakah laporan penampakan UFO hanyalah khayalan atau fantasi mereka-mereka yang mempunyai masalah mental? Bila laporan UFO mula muncul dengan banyaknya di Amerika Syarikat pada Jun 1947, ia telah menarik minat umum di seluruh dunia. Pada waktu tu, ia dikenali sebagai piring terbang. Pihak Tentera Udara Amerika Syarikat adalah badan rasmi pertama di dunia yang telah ditugaskan untuk mendokumentasikan serta mengkaji misteri ini guys. Disebabkan ia satu fenomena yang baru, tanpa berfikir panjang, pihak Tentera Udara telah mengandaikan bahawa UFO adalah sejenis haiwan angkasa lepas. Teori tersebut telah meranjatkan banyak pihak. Oleh kerana mungkin teori ini tidak masuk akal, mereka terpaksa menarik balik kenyataan tersebut. Ini adalah permulaan kepada timbulnya pelbagai teori. Apakah itu yang dikatakan dengan UFO? Pelbagai pihak telah cuba mencari jawapannya, maka lahirlah banyak versi tentang teori mengenainya. Seorang pakar jiwa yang terkenal, Carl Jung, tanpa melihat kepada semua bukti fizikal yang terdapat pada laporan UFO, telah merumuskan bahawa penampakan UFO hanyalah satu bentuk kelemahan jiwa manusia. Ini membawa maksud UFO tidak wujud dalam realiti. Ia hanya wujud di fikiran dalam bentuk satu khayalan, halusinasi dan fantasi. Ini semua dipengaruhi oleh jiwa dalaman yang lemah serta bermasalah. Sebagai seorang saintis, Carl Jung sepatutnya lebih objektif dalam analisisnya. Ini kerana UFO dapat dikesan dalam radar, meninggalkan kesan fizikal pada tanah tempat ia mendarat, memberi tindak balas pada peralatan elektrik seperti televisyen, radio dan lain-lain. Adalah tidak tepat mendakwa ia hanyalah rekaan minda. Haiwan yang tidak tahu apa pun menunjukkan reaksi tidak normal apabila UFO ada berdekatan. Ramai ahli sosiologi juga berpendapat bahawa UFO tidak wujud guys. Mereka melihat pada keadaan sosial di suatu tempat dan mengandaikan bahawa apa yang dilihat bukan UFO, tetapi salah satu objek biasa kerana dipengaruhi oleh keadaan sosiopolitik semasa. Pada tahun 1909 umpamanya, ramai orang di England melaporkan melihat cahaya ganja di udara. Menurut ahli sosiologi, ini bukan UFO tetapi adalah hasil kebimbangan saksi-saksi terhadap provokasi pihak Jerman yang ingin menyerang England. Bagaimanapun, pada tempoh waktu yang sama, cahaya-cahaya misteri ini turut dilaporkan dilihat di New Zealand dan Australia. Penduduk di sana tak bimbang dengan pihak Jerman. Jadi kenapa mereka melihat dan melaporkan perkara yang sama? Para sosiologis tidak dapat menjelaskan perbezaan situasi ini. Jadi teori mereka tentulah tidak tepat guys. Pada peringkat awal kemunculan UFO, ramai yang beranggapan bahawa UFO adalah objek terbang sulit milik Rusia. Pihak Rusia pula beranggapan ia mungkin milik Amerika Syarikat. Tapi hari ini kita tahu bahawa ia bukan milik kedua-dua kuasa dunia tersebut. Nampaknya ada pihak lain yang lebih super guys. Secara rahsia, pihak Amerika dan Rusia ingin mengetahui siapakah pihak ketiga ini. Ia tentu bukan dari negara China ataupun Jepun. Oleh kerana pihak berwajib tidak mengeluarkan sebarang kenyataan rasmi berhubung dengan laporan penampakan UFO dan makhluk asing, maka pihak awam dan individu yang berminat dengan fenomena ini di seluruh dunia telah mengemukakan banyak spekulasi atau andaian tentang asal-usul UFO. Ada segelintir pihak yang percaya bahawa makhluk asing sebenarnya adalah manusia dari masa depan. Mereka telah menemui kaedah untuk masuk ke zaman silam disebabkan oleh perubahan genetik. Rupa bentuk manusia telah berubah dan kelihatan kurus, botak, kulit bertukar ke warna kelabu dan sebagainya. Teori ini tidak popular dan lebih kepada science fiction. Di antara teori yang paling popular ialah
ialah UFO dan makhluk asing berasal dari langit. Ini kerana semua UFO dilihat muncul atau sedang turun dari langit. Banyak laporan lain mengatakan UFO berlepas naik ke langit dan hilang daripada pandangan. Pertemuan dengan makhluk-makhluk ganjil yang dilihat keluar dari pesawat UFO menguatkan lagi hujah bahawa mereka adalah makhluk dari langit dan bukan hantu ataupun jembalang. Cuba bayangkan jika kita hanya ada banyak laporan penampakan UFO tetapi tidak ada satu pun laporan melihat makhluk asing. Kita tentu beranggapan ia hanya satu fenomena semula jadi alam yang ganjil. Dan bagaimana pula jika ada banyak laporan bertemu dengan makhluk asing tetapi tidak ada satu cerita pun tentang pesawat mereka? Tentu tak logik makhluk asing dah sampai ke bumi tetapi tanpa sebarang pesawat. Kewujudan UFO dan makhluk asing menunjukkan realiti mereka datang ke bumi dengan menaiki pesawat UFO. Persoalannya, dari manakah mereka guys? Terdapat pula segelintir manusia yang percaya bahawa UFO dan makhluk asing bukan dari angkasa tetapi berasal dari perut bumi guys. Teori ini mengatakan bahawa di perut bumi terdapat rongga-rongga yang boleh didiami. Di kawasan lapang ini terdapat satu tamadun manusia yang berjaya mencipta pesawat terbang yang kita panggil UFO. Teori ini dikenali sebagai Hollow Earth Theory, bumi berongga. Teori ini popular pada tahun 1950-an tetapi tidak ramai pengikutnya. Ada juga pihak yang berkata mereka yang berpegang pada teori bumi berongga mesti mempunyai otak yang berongga juga. Mereka ni cuma percaya UFO berasal dari perut bumi tanpa mengambil kira keadaan geografi bila mana kita memasuki semakin dalam ke perut bumi. Ini kerana suhunya semakin panas serta kekurangan oksigen. Ini tidak mengambil kira lagi bagaimana mereka bercucuk tanam untuk kelangsungan hidup. Dari segi teknologi, bagaimana pula mereka memandu uji pesawat UFO yang dapat terbang sangat laju. Timbul pula andaian mereka keluar melalui lubang yang terdapat di kutub utara dan selatan. Bagi yang percaya tentang teori Hollow Earth ni, cerita kewujudan bangsa Ya'jud dan Ma'jud boleh jadi satu contoh yang tepat untuk mereka. Bangsa ni digambarkan sebagai satu bangsa manusia yang agresif dan terdapat di perut bumi. Persoalannya, jika mereka adalah Ya'jud dan Ma'jud, mengapakah mereka tidak menawan bumi kerana UFO dapat dilihat setiap hari di permukaan bumi? Ini bermaksud mereka tidak dibatasi oleh perut bumi dan dapat bergerak bebas untuk mengambil alih bumi. Keadaan ni nampaknya tidak berlaku. UFO sering mempamerkan kebolehan yang tidak dapat dijelaskan oleh ilmu fizik yang kita fahami. Sebagai contoh, UFO boleh muncul di satu sudut udara, kemudian gaib dan tiba-tiba muncul di sudut langit yang lain. Ada kalanya UFO yang berbentuk seperti logam pejal tiba-tiba menjadi lut sinar dan kemudian gaib guys. Ciri-ciri ini semua membuatkan sesetengah penyelidik UFO percaya bahawa terdapat dimensi lain bersebelahan dengan realiti kehidupan kita. Kata mereka UFO mungkin berasal dari dunia lain atau dimensi lain yang panca indera manusia tidak dapat kesan guys. Ini juga bermaksud UFO bukan berasal dari langit tetapi dari dunia atau dimensi bersebelahan dengan kita. Jadi yang mana satu daripada pelbagai teori yang betul guys? Ada dua cara untuk mendapatkan jawapannya. Satu ialah dengan mengkaji data laporan UFO dari seluruh dunia dan kedua dari mulut makhluk asing sendiri guys. Makhluk asing, ramai saksi yang bertemu dan bercakap dengan mereka telah bertanya dari mana mereka datang guys. Dan ini jawapan yang diorang terima guys, dari mulut makhluk asing sendiri. 94% daripada mereka mendakwa berasal dari langit. Ini bermaksud mereka datang daripada pelbagai planet yang berada di galaksi yang bercambah di kosmos ini. Hanya 6% mendakwa mereka datang dari dimensi lain. Ada segelintir makhluk asing yang memberitahu saksi bahawa disebabkan manusia tidak ada ilmu tentang kosmos ni, adalah mustahil untuk memberitahu daripada mana mereka datang guys. Ramai daripada makhluk asing memberitahu nama planet serta sistem bintang yang mereka datang, tetapi ia tidak memberi apa-apa makna kepada kita kerana kita tidak tahu buat masa kini planet mana yang ada kehidupan, berapa jauh dari bumi, dan yang paling penting sekali teleskop kita tidak tercapai penglihatan jauh ke angkasa raya. Tidak syak lagi daripada kajian tersebut, UFO dan makhluk asing datangnya dari langit. Mereka datang bukan hanya dari satu planet tetapi banyak planet. Ini kerana terdapat pelbagai jenis makhluk asing dalam berbagai-bagai saiz, bentuk serta rupa guys. Keadaan ini bertepatan sekali dengan andaian para saintis bahawa terdapat berbilion planet lain yang mungkin ada kehidupan, dan kehidupan ini sama ada korang percaya ataupun tidak terpulang kepada korang guys. Buat research sendiri. Ok guys, sampai sini je video untuk hari ni. So macam mana? Apa pendapat korang tentang UFO ni? Sila komen di bawah. Bagi korang yang belum subscribe dan suka dengan konten-konten yang aku buat, please subscribe guys. Kita jumpa lagi di video akan datang. Adios.